Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan salah satunya adalah isu gaji di mana majoriti siswazah lulusan ijazah sarjana muda yang bekerja dibayar gaji bulanan bawah RM2,000 iaitu bawah pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK ditetapkan kerajaan iaitu RM2,208 sebulan dan trend tersebut dikesan dalam tempoh 2018 hingga 2021 di mana kumpulan wang simpanan pekerja sewaktu mengumumkan dividen 2022 juga menyatakan bahawa gaji rendah antara punca utama caruman yang rendah sekaligus membawa negara ke ambang krisis persaraan yang serius. Datuk Dr. Madeline Burma bersama dengan kami, Fellow Kehormat Institut Masa Depan, berada menerusi Google Meet. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani untuk waktu ini. Di mana dahulu kalau siapa yang dapat masuk universiti sudah tentu disambut dengan meriah, dibuat kenduri pun ada. Sekarang ni keluar universiti pun tiada apa dapat dibanggakan dengan gaji di bawah paras kemiskinan. Lebih buruk ada yang kata buat apa belajar, kerja saja dalam contoh P-hailing. Macam mana kita nak berdepan dengan isu ini? Apa kita nak buat? Sebab ini merupakan satu isu ataupun masalah struktur dan mungkin mengambil makan masa yang lama untuk menyelesaikannya, Datuk. Terima kasih Haris, Nabila kerana sudi bersama saya dan menjemput saya untuk berkongsi pandangan. Ini sesuatu perkara yang sangat mengkhawatiri Haris, sebab saya dulu pernah bekerja di universiti dan antara seperti yang Haris katakan tadi, kalau dulu kita menyambut pelajar baru ke universiti tu, kita melihat ibu bapa mengantar tu berduyun-duyun, mengantar bawa baldi, bawa periuk, bawa macam-macam untuk mengantar anak ke universiti. Dan bila keluar graduasi itu, pada hari graduasi itu satu tarikh yang meriah. Tapi sekarang bila saya berjumpa student, ramai yang mengeluh merasakan bahawa universiti bukan lagi laluan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tapi saya rasa pesimisme ini tidak harus menjadi budaya masyarakat kita ya. Sebab walau bagaimanapun pendidikan universiti ini adalah satu jaminan, mungkin bukan dalam jangka masa pendek tetapi dalam jangka masa panjang ia boleh mengubah kehidupan rakyat kita. Okey, balik kepada gaji tadi Haris. Memang antara perkara yang ada disebut oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Rafizi mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita mengubah struktur upah. Bunyinya memang sangat mudah untuk dikatakan ya. Kita ubah struktur upah, kita ubah struktur gaji dan kita naikkan gaji. Tapi dia melibatkan banyak perkara. Sebab satu, bukan kerajaan boleh just mengarahkan syarikat-syarikat kata hari ini you tolong naikkan gaji. Dia tidak semudah itu ya. Jadi maknanya banyak perkara yang perlu diambil, yang perlu diberi perhatian. Macam Haris kata, ia mengambil masa yang agak panjang dan ia melibatkan perubahan struktur ekonomi secara keseluruhan ya. So dalam jangka masa pendek memang kos kenaikan upah bukan kos kenaikan upah, kos kenaikan barangan perlu diuruskan dan kenaikan gaji perlu dikaitkan dengan produktiviti. So jadi langkah perlu dilakukan untuk memastikan produktiviti ditingkat, satu. Nombor dua ialah macam mana sekalipun firma syarikat perlu berganjak daripada cara bekerja sekarang ke cara baru. Kalau kita tengok di sini usaha ke arah digitalisasi, ke arah teknologi tinggi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Itu yang perlu saya nyatakan di peringkat awal. Satu, pendidikan tinggi masih lagi kita perlukan. Kedua, bahawa langkah yang kita nak dilakukan ini bukan dalam jangka masa yang pendek tetapi memerlukan masa. Yang ketiga tadi saya katakan ialah syarikat juga perlu beranjak daripada cara bekerja sekarang ataupun cara mereka memberi gaji sekarang, dan mereka juga perlu mengubahkan cara berniaga sekarang, iaitu supaya mereka mengalah ke arah macam kita kata teknologi. Kerajaan telah memberi banyak insentif untuk mereka berganjak. Tapi nampak adanya langkah ini kurang disambut baik sebab masih lagi mau mengambil tindakan, iaitu macam kalau dulu masih lagi nak menggunakan pekerja asing di mana gaji mereka lebih rendah.
Itu yang kadang-kadang perlu pemikiran yang lebih tinggi lah, Haris. Ya. Ada formula yang mengatakan bahawa gaji kena naik seiring produktiviti, tapi data pula menunjukkan produktiviti pekerja Malaysia yang dinyatakan sebagai nilai ditambah per pekerja meningkat 10.1% dalam suku ketiga 2022 berbanding 5.5% pada suku kedua. Jadi formula ini salah dicanang atau bagaimana, Doktor? Okey, ini yang menarik. Saya ingat lagi berbincang dengan Haris. Apa yang ada dalam data dengan apa yang berlaku dalam realiti itu kadang-kadang dua keadaan berbeza. Okey. Kalau kita tengok laporan NPC for example memang menyatakan bahawa produktiviti pekerja Malaysia meningkat, bukan main lagi. Kita pun happy. Sama jugalah dengan kalau kita tengok banyak data-data lain, itu yang kami sering berkata. Statistics don't lie, statisticians do. Iaitu kadang-kala kita lihat produktiviti dikatakan pekerja meningkat. Tapi ini tidak bermaksud bahawa syarikat-syarikat tertentu atau majoriti syarikat ataupun peniaga-peniaga ataupun even Jabatan Kerajaan Malaysia akan meningkatkan upah dalam sekelip mata. Dia tidak balas dalam masa yang secepat mungkin. It will take them time. Dia akan menggunakan pelbagai alasan. Dia mengatakan untung belum lagi. Macam tadi saya dengar Prof. Razman mengatakan bagaimana dia kata masa musim sebelum COVID, semasa COVID, selepas COVID, bank untung berjuta-juta dia kata. Tetapi masih juga belum berupaya ataupun tidak sanggup untuk membantu membantu dari segi mengecualikan hutang dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita fikirkan. Kadang-kadang bisnes itu sendiri juga perlu bertindak balas dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya berpuas hati dan mengaut keuntungan yang berlebihan dengan menggaji upah yang rendah kepada pekerja. So ini perlu ada juga perubahan dari segi pemikiran bisnes. Tapi bisnes basically yang dia nak maksimiskan untung dia. Macam mana nak maksimumkan untung? Salah satu yang paling mudah sekali ialah untuk suppress upah itu. Itu dia. Datuk, pekerja di Malaysia boleh mengharapkan kenaikan median mungkin antara sekitar dalam 5% dalam gaji mereka tahun ini meningkat daripada 4.8% tahun lepas, di mana ini merupakan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Total Remuneration Survey TRS 2022 oleh Mercer. Sedap dengar angka ini, tapi saya dan juga Datuk tahu realitinya tidak seperti itu. Apa realiti dan bagaimana data yang tepat boleh kita garap supaya dasar ini kena pada sasarannya, Datuk? Itu terima kasih ya Haris. Memang saya ingat lagi kita berdua berjela-jela bercerita bila kita kata apa banyak benda yang berlaku dalam statistik lain, bila tanya makcik dekat peringkat bawah ni berlainan. Okey, balik kepada kisah kenaikan tadi yang disebutkan akan berlakunya peningkatan upah. Yang kita dua perkara yang akan berlaku upah, okeylah, let's assume upah tu ada setengah bisnes tu dia boleh naikkanlah upah sebab dia kata dia dapati bahawa pendapatan bisnes dia sudah meningkat, so dia berilah upah yang lebih. Tapi pada masa yang sama juga kita melihat nanti saya akan bayangkan harga barangan juga akan terus meningkat juga. Macam tadi saya lihat QPEX ataupun juga Presiden mengatakan bahawa menuntut supaya gaji pejabat awam juga perlu ditingkatkan. So balik kepada cerita ini, bila ada berlaku peningkatan sedikit pun pengumuman upah dinaikkan, macam hari itu minimum wage dinaikkan, bisnes akan cepat-cepat reaksinya, tindak balasnya, menaikkan harga barang. Jadi bagi saya, benda ni walaupun produktiviti pekerja meningkat, upah akan meningkat, tetapi saya membayangkan elemen yang ketiga iaitu kos barangan juga akan meningkat. So jadi maknanya kerajaan perlu mengambil tindakan yang betul-betul, saya kata, how do you manage tiga perkara ini supaya supaya rakyat Malaysia tidak terbeban dengan kenaikan harga barangan walaupun upah sudah meningkat. So upah meningkat semata-mata, tetapi kalau kos barangan itu tidak diurus juga, dia juga akan meninggalkan kesan yang seperti yang kita alami sekarang. It's a spiral.
yang macam satu kitaran yang dikatakan macam sekarang, ya ampun, macam saya rasa macam tak tahulah nak buat macam mana. Sebab memang harga barangan naik. Tapi kalau kita naikkan upah juga, cerita yang sama juga yang akan berlaku. So kerajaan perlu melakukan sesuatu, struktur upah kena naik, kena diuruskan, harga barangan juga perlu diuruskan juga dengan baik, serentak bagi saya. Ya, mungkin kita akan ada sesi berbincang dengan lebih lanjut panjang lagi dengan Dr. Madeline. Terima kasih Dr. Madeline Burma atas masa dan pandangan cetusan idea yang diberikan. Fellow Kehormat Institut Masa Depan. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Baik, ketika pandemik COVID-19 melanda, ramai penggiat industri negara diambang kejatuhan dan sebahagiannya terpaksa gulung tikar kerana menanggung kerugian akibat tidak dapat beroperasi. Menyedari situasi yang sedang meruncing itu, Zapsi Industrial Ventilation Sdn Bhd menukar plan strategi dengan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial untuk meluaskan jaringan rantaian perkhidmatan sistem pengudaraan mereka di dalam dan luar negara. Pengarah urusannya Insinyur Teknologis Muhammad Zainuddin A. Bakar berkata dengan platform itu mereka dapat bertahan dan beroperasi sepenuhnya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Muhammad Zainuddin, dia tidak menyangka penggunaan medium berkenaan mendapat pulangan pendapatan 2 kali ganda berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kita punya sales pada tahun lepas contohnya kita dapat maintain je. Kita survive masa keadaan pandemik. Kita tak tutup sebab kita ni kira service provider pada industri. So macam kilang tu memang wajib nak guna servis kami lah untuk check dia punya ventilation system, check dia punya air emission. Kami tak ada buang pekerja. So alhamdulillah lah dengan bantuan media sosial. So kita tetap ada klien. Kita sepanjang pandemik kita boleh achieve dalam 4 to 5 million lah. Tapi this year sahaja kita achieve almost double, hampir mencecah 9.3 juta pada tahun 2022 compared sebelum tu dah 4.5. So sangat membantu. Muhammad Zainuddin berkata media sosial bukan sekadar menjimatkan masa dan tenaga, namun ia tidak memerlukan modal yang tinggi untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga dapat mendekati golongan yang disasarkan secara tidak langsung tanpa perlu bersemuka. Kita perlukan media sosial untuk target dekat tangan dia. So dia akan nampak. So itulah penting sangatlah. Rugilah sekarang ni kalau tak guna sosial media. This is the time, zaman dah berubah. So even kita dari oil and gas, petrochemical, service provider, kita pun boleh buat macam mana orang jual baju kurung, orang jual makeup, produk kecantikan, tak terkecuali kita ni, super je. Tak guna rugi. Manfaatkanlah sosial media. Katanya dengan pinjaman yang diperolehi dari SME Bank, mereka dapat meluaskan lagi perniagaan yang dijalankan termasuk ke Singapura dan Korea. Zapsi Industrial Ventilation Sdn Bhd turut menyediakan perkhidmatan perundingan dan kejuruteraan untuk pengalih udaraan egzos setempat LEV, reka bentuk dan pemasangan elektrik, penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan CHRA serta pemantauan pendedahan bahan kimia CEM. Kita ke laporan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan terus memastikan setiap individu patuh kepada undang-undang dan tidak terlepas daripada membayar cukai. Menurutnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN layak diberikan kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap mana-mana individu yang mengelak daripada menunaikan tanggungjawab itu, termasuk golongan kaya. Untuk memberikan dorongan besar bahawa selagi saya diberi amanah untuk memimpin kerajaan ini, saya mahu rakyat sama ada kecil atau maha kaya tunduk kepada hukum dan tidak terlepas dari bayar cukai.
marilah pastikan, terutama yang atas. Maka kalau dapat dilaksanakan, saya percaya hasil kita akan terus meningkat lebih daripada prestasi yang cukup baik yang sudah catat tahun lalu. Ujar beliau, individu terutamanya golongan kaya seperti konglomerat serta syarikat-syarikat besar mempunyai hasil mencukupi untuk membayar cukai yang dilaksanakan di negara ini. Tahun ini 2023, 130,000 orang yang tergolong sebagai kemiskinan tegar itu kita bebaskan mereka, dan kita mampu bebaskan dengan sumbangan lembaga hasil dalam negeri. Tahun ini kita mulakan gerakan supaya anak-anak kita di sekolah tidak pergi ke sekolah dengan tandas yang rosak setengahnya. Hampir semua sekolah di desa tidak punya tandas yang baik dan diperbaiki. Klinik-klinik desa, apatah lagi di Johor, kerosakan-kerosakan di sekolah dan di klinik desa, klinik. Saya mengambil ketetapan untuk tahun ini membelanjakan 1 bilion ringgit hanya untuk sekolah taif dan klinik yang taif. Ini dapat saya lakukan kerana hasil dan sumbangan saudara dari lembaga hasil dalam negeri. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Hari Hasil ke-27 di Menara Hasil Cyberjaya pada Isnin. Turut hadir dalam majlis itu ialah Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Sri Ahmad Maslan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan, Datuk Johan Mahmud dan Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi. Pelaksanaan cukai barangan mewah di negara ini dilihat sebagai langkah tidak efektif, malah bakal mengurangkan daya persaingan penjualan barangan berkenaan. Demikian kata pengasas bersama Industries Unite, Datuk David Gurupatem, yang berpendapat golongan atasan di negara ini kebiasaannya lebih memilih membeli barangan mewah di luar negara. Adakah ini efektif kalau kita kata golongan mewah T20 yang akan beli atau akan membayar teks ini? Saya rasa tidak. Kalau dia orang memang T20, dia akan beli di luar negeri. Mengapa nak beli di Malaysia? Jadi kita akan kurangkan kita punya daya persaingan juga antara, bukan saja secara terhadap turis, tapi kita akan keluarkan influx. Kalau dia lagi luxury goods, kalau orang nak spend, nak beli barangan ini, mereka pergi ke luar negeri, maka akan ada outflow of capital juga. Jadi macam mana perkara ini semua akan isu-isu ini, bagaimana dia akan di solve atau sama ada dia telah dikaji, kita tak tahulah. Tapi impact dia memang besar. Dalam pada itu, David turut meminta kerajaan memberi perincian mengenai pelaksanaan cukai barangan mewah bermula tahun ini. Khususnya, apa yang dimaksudkan dengan nilai had tertentu mengikut jenis barangan. Soal beliau, adakah langkah ini merupakan inisiatif sebenar membantu untuk rakyat kebanyakan menjejaki golongan atasan yang lari dari membayar cukai atau disebabkan politik semata-mata? Kementerian Ekonomi akan memuktamadkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga untuk menterjemah dasar tenaga negara kepada projek peralihan tenaga yang bakal diterajui syarikat besar, sederhana dan kecil dalam tempoh 3 bulan lagi. Menterinya Rafizi Ramli berkata, sasaran Malaysia untuk beralih daripada tenaga sedia ada ke tenaga hijau merupakan agenda strategik yang mampu mencipta pekerjaan baharu bernilai tinggi selain mengurangkan pelepasan gas rumah hijau atau GHG. Malaysia katanya harus memenuhi syarat dan piawaian hijau untuk kekal berdaya saing sebagai negara perdagangan. Susulan itu, katanya, Malaysia secara rasmi telah menyertai Asia Zero Emission Community atau AZEC, blok tenaga yang terdiri daripada Jepun, Australia dan negara-negara ASEAN yang mana merupakan inisiatif baru bagi memacu peralihan tenaga daripada sumber hidrokarbon kepada sumber tenaga bersih dan tenaga boleh baharu TBB serta aspirasi sifar bersih pelepasan GHG yang lebih signifikan. Pada 4 Mac lalu, Rafizi mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat peringkat Menteri AZEC 2023 di Tokyo, Jepun.
Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz merayu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan moratorium antara 3 hingga 6 bulan kepada rakyat yang terjejas banjir. Katanya ramai mangsa banjir yang terpaksa menanggung kerugian besar termasuk kerosakan harta benda dan kerugian hasil tanaman dan binatang ternakan akibat bencana tersebut. Dalam kemas kini di Facebook, beliau berkata untuk tahun ini sahaja ramai rakyat Johor yang terpaksa melalui ujian banjir yang amat mencabar bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Justru beliau berharap Perdana Menteri dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sekaligus mengurangkan beban kewangan yang sedang mereka hadapi pada masa ini. Beliau dalam masa sama mengharapkan kerajaan dapat mempercepatkan proses untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Johor. Sebelum ini, moratorium atau penangguhan pernah diberikan kepada rakyat Malaysia selama 6 bulan pada 2020 bagi meringankan beban penutupan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi laporan antarabangsa.